Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari kurnia nikmat rezeki inayahnya dapat kita bersama-sama pada malam ini. Dan syukur juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah masih lagi berikan kita kenikmatan, Allah masih lagi berikan kita kesihatan, Allah masih lagi berikan kita kehidupan. Moga-moga dengan segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, insya-Allah akan menjadikan kita di kalangan orang-orang yang beramal saleh hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah dengan amal saleh yang kita laksanakan ini pagi, petang, siang, malam, insya-Allah akan menjadikan kita di kalangan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah sebut dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun. Moga-moga kamu bertakwa, moga-moga kita ini bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah dengan rasa takwa ini moga-moga Allah akan masukkan kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Semua firman Allah insya-Allah pada pengajian malam ini, insya-Allah kita terus masuk pada kitab. Dan harap maaf tuan-tuan, bulan sudah saya dah kitab, tapi saya dah cuba cari, saya dah pergi sampai ke Kuala Lumpur, saya dah telefon yatim dan sebagainya, sampai bulan 4 katanya baru ada stok. Sekarang dah nak masuk bulan 5 pun tak ada stok, dah masuk pertengahan. Dalam bulan 4 masih belum di telefonnya saya. Wallahu a'lam. Kata dia bulan 4, kata bulan 4 tahun 2014 pun. Tanya wallahu a'lam. Sama nyonya saya. Saya mohon maaf saja, saya dah tunggu sampai pukul masih tidak dapat. Tapi insya-Allah dalam tajuk yang awal ini mungkin tuan-tuan boleh sekadar mendengar, dan mungkin sekadar boleh memberi ingatan, mungkin boleh sekadar untuk catat dan sebagainya. Tajuk yang pertama datang daripada sirah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, dalam mana-mana kitab, rujuklah mana-mana kitab yang tidak akan bermula dengan nama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Maksudnya mana-mana kitab dalam kitab sirah, sama ada bahasa Melayu ataupun bahasa Arab, akan dimulakan dengan kedudukan tanah Arab dan kaumnya sebelum kelahiran Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kitab kita ini Rahimul Makhluk, titisan yang terakhir dari sirah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh Dr. Syekh Mubarak Puri, Safiur Rahman Mubarak Puri, menyatakan bahawa tentang kedudukan tanah Arab. Perkataan Arab saya bacakan sedikit. Dari segi bahasanya bermaksud padang pasir, belantara serta tanah bersam yang tidak mempunyai sumber air serta tumbuh-tumbuhan. Perkataan ini diguna pakai sejak zaman berzaman di semenanjung tanah Arab. Begitu juga bangsa yang meneroka dan menjadikan tempat tersebut sebagai penempatan mereka dikenali dengan panggilan bangsa Arab. Tuan-tuan, rupanya Arab ini sendiri memberi erti padang pasir, urut tanah. Sebab itu kalau dirujuk dalam kitab-kitab Arab, tuan-tuan, nyatakan bahawa Al-Arab ataupun semenanjung tanah Arab ini mujibatul Sahrawiyatun. Mujibatul Sahrawiyatun ini maknanya satu tempat, satu kawasan yang amat besar, amat tidak ada air, amat panas, amat berpadang pasir. Dan tunjuk kita bahawa inilah tempat lahirnya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca lagi. Semenanjung Arab di sebelah barat disepadani oleh Laut Merah dan semenanjung Sinai. Di sebelah timur ia disepadani oleh Teluk Arab dan sebahagian besar dalam surat yang kedua, dan sebahagian besar negara Iraq Selatan. Di sebelah selatannya ialah Laut Arab yang berhubung dengan Lautan Hindi. Di sebelah utara ialah negara Syam ataupun Syria pada hari ini. Sebahagian daripada negara Iraq, di samping terdapat beberapa ajaran bahawa luasan tanah Arab ini ialah 1 juta batu persegi hingga 1.300.000 batu persegi keluasan bumi tanah Arab. Bila tersebut tanah Arab, dia bukan sekadar Arab Saudi saja, termasuklah Syam, termasuklah daripada negara Iraq, termasuklah daripada negara Yaman dan sebagainya. Sebab itu tuan-tuan, bila mana kita merujuk kepada buku sejarah tingkatan 4, tuan-tuan ada anak ataupun yang muda-muda ni ingat lagi masa SPM dulu, buku sejarah tingkatan 4 tuan-tuan menyatakan bahawa dalam banyak
Tamadun Mesir Purba, yang ketiga ni Tamadun Indus, yang keempat ni Tamadun Babur. Ini 4 tamadun besar yang ada dalam dunia. Dan kalau kita berdasarkan tamadun Mesopotamia berada di mana? Berada di negara Iraq pada hari ini. Ada sungai ke tak ada? Ada sungainya. Kemudian kalau kita lihat tamadun Babur diambil daripada sungai Babur yang berada di sini. Kita tengok pula di tamadun Indus. Indus ini diambil daripada sungai Ganges ataupun sungai Indus yang berada di India. Dan kalau kita tengok pula di tamadun Mesir Purba, di Mesir Purba ni di mana? Di Mesir hari ini ada sungai ke tak ada? Ada sumber air ke tak ada? Ada. Mana sumber airnya ialah sungai ini. Pasal rujuk pula lepas itu tamadun, 4 tamadun lepas itu, tamadun Rom, tamadun Parsi, tamadun Mesir, tamadun India. Keempat tamadun ini juga berdekatan dengan sumber air, berdekatan dengan sungai, berdekatan dengan laut. Tiba-tiba kata pengarang, tiba-tiba tanah Arab ini lahir daripada padang Mesir, lahir daripada gurun Sahara, lahir daripada tempat yang kering kotak. Inilah nak dibuktikan bahawa inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang melahirkan satu tamadun, yakni tamadun Islam, daripada satu tempat yang kering kotak, yang tidak berair. Tetapi inilah yang menjadi rahmatan lil alamin. Dan nak tunjuk cerita beza tamadun dunia yang lain. Yang beza ini duduk lahir di satu tempat yang ada sungai, satu tempat yang ada laut. Tiba-tiba lahir satu tamadun lain pula, tamadun Islam, yang mana tamadun Islam ini lahir dekat satu tempat padang gurun Sahara yang panas kering kotak, yang tidak ada apa-apa melainkan satu telaga. Telaga ini pula dinamakan Sabra, katanya, yang sampai hari ini ada. Inilah sumber kekuatan dulu daripada mula-mulanya zaman Nabi Ismail alaihissalam dengan ibunya Hajar. Kemudian datanglah pula kabilah Jurhum mohon izin dengan ibu Ismail, yang mana nak mohon untuk duduk di sana sebab mula dah ada kerana. Inilah permulaan sebuah tamadun Islam sampai ke hari ini. Semua orang pergi ke Mekah, semua orang pergi ke Kaabah, semua orang pergi ke tanah yang dulunya kering kotak. Ini tentang perbezaan yang Allah nak tunjukkan bagaimana kalau Allah ini nak jadikan satu tamadun yang cukup besar, tentang tamadun Rom. Tentang cuba tengok bagaimana tamadun Rom yang dulunya Nabi lawan semasa selepas Nabi diangkat jadi Rasul. Nabi lawan dengan tamadun Rom semasa perang Tabuk, tuan-tuan. Tentera Rom selama 100,000 orang. Ini cerita lama, cerita kemudian selepas itu. Kemudian tamadun Parsi, tuan-tuan, satu kuasa besar dunia ketika itu. Tenteranya sahaja 100,000 orang. Orang Islam yang berkisahkan semasa perang Tabuk nak lawan Rom itu hanya seramai 35 orang. Itu pun tidak semuanya berkenderaan, tak semuanya ada kuda, tak semuanya naik kuda. Ada sahabat Nabi Rasulullah. Bila Nabi pukulkan, Nabi suruh Nabi mohon agar Bilal memperdengarkan azan pada bukan waktu semayang. Ramai orang ketika itu black macam apa ni, tidak ada azan. Nabi takkan suruh Bilal azan illa kecuali untuk berbudak. Sahabat mari, tuan-tuan, yang mana tidak ada pedang, yang mana tidak ada kuda, yang mana tidak ada kuda, yang mana tidak ada apa-apa kelengkapan. Ada satu orang sahabat hanya membawa perempuan untuk pergi ke Perang Tabuk untuk menendang tentera-tentera Rom yang lengkap berpakaian, lengkap bersenjata, lengkap berkenderaan kuda dan sebagainya. Maka inilah lahir daripada satu tamadun yang tidak berair, yang tidak ada sungai, yang tidak ada sumber air laut dan sebagainya. Sebab itu kata Allah sebut dalam Al-Quran, "Qulillah malikal mulki tu'til mulka man tasha." Aku ni kalau nak bagi satu-satu kuasa kepada siapa-siapa yang aku nak, aku boleh bagi. Aku kalau aku nak rampas balik kuasa itu pada siapa-siapa yang aku nak, aku boleh buat. Macam mana tamadun besar dunia dulu, tuan-tuan, tamadun Mesopotamia. Mesopotamia ni pula dia pecah dulu. Ada kerajaan Babylon lama, ada kerajaan Babylon baru, ada kerajaan Assyria, ada kerajaan Kush, ada kerajaan Iraq dan sebagainya. Banyak banget.
Tanya, kita pernah dengar dulu salah satu keajaiban dunia. Dan benda yang ajaib di dunia ni salah satu dulu kata dia ialah taman tergantung. Tanya, taman tergantung ni di mana? Taman tergantung ni di Babylon. Babylon ni di mana? Babylon di dalam taman Mesopotamia. Hebat tak hebat? Dulu lagi mereka berjaya mencipta salah satu daripada benda yang ajaib dalam dunia. Kita kan baru ada hari ini dan KLCC dan baru terpacok pada tahun 1960 ya. Saya nak cerita bahawa inilah dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya saya sambung lagi. Ditinjau dari sudut luaran, maka kita dapati bahawa semenanjung Arab terletak antara beberapa benua yang terkenal pada masa dahulu. Benua-benua ini berhubung dengan tanah Arab dan dari darat dan laut. Kawasan barat laut tanah Arab lah pintu masuk ke benua Afrika. Sementara kawasan barat daya ialah pintu masuk ke benua Eropah. Kawasan timur ialah laluan masuk ke negara-negara Ajam, timur tengah dan timur jauh yang membawa kepada India dan juga China. Begitu juga benua Arab bersepadan dengan laut yang mana diboleh dijadikan pelabuhan sebagai tempat utama untuk melabuhkan kapal-kapal mereka. Tuan-tuan, Arab Tengah Timur, tengok dalam kita tadi. Tengok dalam kita, Arab ini berada di Tengah Timur. Asalnya Eropah, sebelahnya Afrika. Sebelah belah sini pula ialah Asia Selatan. Dia berada di tengah-tengah. Dan tuan-tuan kalau perasan, ya, tadi kita disebut laluan masuk ke negara-negara Ajam. Ajam ni apa kan? Ajam ni ialah negara-negara bukan Arab. Dan yang disebut dalam kitab ini negara India dan juga negara China. Kenapa tuan-tuan? Sebab tuan-tuan, negara India dan China ini walaupun negara bukan Arab, tetapi mereka pada hari ini antara negara yang ramainya orang Islam. Tuan-tuan cuba tengok hari ini di China, tuan-tuan, hampir 28 juta orang Islam yang ada di China. Tuan-tuan rujuk dalam mana-mana buku saya baru dibeli mencari Islam di China. Tuan-tuan, daripada karangan Dr. Anwar Sheikh, tuan-tuan, dia tulis satu kitab mencari Islam di China. Tuan-tuan, dia kaji dia ni orang China duduk Malaysia, tuan-tuan. Sekarang duduk Malaysia dia. Dan dia ni asalnya Cina, masuk Islam dan sebagainya. Dia mengkaji bagaimana Islam itu yang hari ini 28 juta orang Islam berada di China. Tentang cuba banding kita Malaysia, tentang bagian yang terbaru ni, bagian terbaru 2011, penduduk Malaysia baru 28 juta. Islam tu berapa? Islam malam-malam mungkin lagi sikit daripada itu, mungkin 14 juta, mungkin 15 juta, mungkin 20 juta. Dan tak tunjuk kita bahawa China lebih ramai Islam daripada kita. Itu di China sahaja. Belum masuk China di Taiwan, belum masuk China di Hong Kong, belum masuk China di Mongolia, tak masuk lagi kita kan. Itu China di tanah besar China, tetap satu China. Tentang kalau perasan tentang kita baca buku sejarah tentang tingkatan 1, tingkatan 2 tentang kita dapati bahawa tanah Melayu ini mula-mula orang yang berdakwah ataupun yang membawa Islam di tanah Melayu ada 3 pandangan. Pandangan yang pertama adalah daripada pedagang-pedagang Arab yang berasal daripada Yaman. Sebenarnya pandangan yang kedua ialah pedagang-pedagang India yang datang berdagang di tanah Melayu semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka, sambil berdagang sambil mereka ini berdakwah. Pandangan yang ketiga dan ialah daripada pedagang-pedagang daripada tanah Turki yang mereka datang berdagang, kemudian mereka ini berdakwah pada orang-orang tanah. Ini 3 pandangan. Kata rujuklah mana-mana kitab sejarah anak-anak kita sekolah sekarang ni. Tanya, apa saya nak cerita? Katanya satu hari saya nak cerita dalam cerita rumah lah. Tanya, saya ingat satu hari ada seorang guru bodoh daripada Kelantan. Guru bodoh dari Kelantan, dia pergi ziarah China. Ini kata ramai orang pergi melawat China dan nak pergi melancong ke China, Beijing dan sebagainya, Guangzhou dan sebagainya. Maka Tok Guru ni dia balik, dia cerita balik. Tanya, dia sampai di China kan, dia ziarah dan sebagainya. Ada saya cerita? Ada. Dia ziarah tentang ni. Kemudian dia semayang di satu masjid. Satu masjid yang ramai, daerah yang ramai China. Saya ingat daerah kita tinggal di Guangzhou. Maknanya satu daerah nama Guangzhou, kemungkinan katanya
Dan tempat itu antara daerah yang paling ramai orang Cina. Tuan-tuan bila dia semayang, habis semayang, setelah dia semayang roh, dia cerita balik, saya tengok balik cerita ni. Dan dia lepas semayang roh ni, so imam ni tengok orang dia kata, dia tengok salam-salam dia, ada orang sini. Ada orang luar, bukan orang Cina kan? Macam kita kan, kita tengok ada sahabat daripada negara lain. Ada tadi seorang sahabat, kita pelik tengok dia kan? Dan imam Cina dia pun pelik. Dia orang mana? Dia pun bagi yang malam taat. Dia pun bagi yang malam taat. Sembang. Tanya anak hantar dari mana? Dia datang daripada Malaysia, anak Malaysia, anak Sierra Leone, datang sini Melancong, blablabla. Habislah tu imam ditanya kan? Tu kalau ditanya pula dia. Wahai imam, ini soal. Aku ada satu soalan. Cakap Arab tak? Tuan Cina bukan salam-salam. Mereka ni antara orang yang pandai berbahasa Arab. Ada orang ini antara pandai dalam kaedah Al-Quran. Mereka ni cerdik tuan-tuan ya. Kalau tuan pergi ke Mekah, tuan pergi ke Madinah, ramai orang Cina yang orang Cina ini berbahasa Arab tuan-tuan. Itu perkara biasa kan. Dia rupa macam kita kan. Kita tengok hari ni duduk di Perak atau kita tak perasan. Tuan-tuan duduk di Kedah, orang Cina cakap utara tu biasa kan. Orang Cina cakap Kelantan tu biasa kan. Jadi macam orang Cina cakap Arab di negara Cina tu bukan biasa. Saya sembang ni. Hak yang tunggu pondok daripada Kelantan ni tanya. Anak ini soal apa ada satu soalan. Wahai imam, tadi masa kamu panggil aku ni, kamu panggil aku mu'alaf. Siapa tak jumpa ni? Dia mu'alaf tak? Tadi kamu panggil aku ni mu'alaf. Aku bukan mu'alaf. Aku lahir Islam tu. Ya, tunggu pondok Kelantan ni nak cerita bahawa wahai imam, kamu panggil aku mu'alaf ni salah. Aku bukan baru masuk Islam. Aku lama dah Islam. Aku lahir Islam dah. Mu'alaf aku pun Islam. Tentang Tok Imam ni, bangsa Cina ni dia sebut. Kita tanya balik, mana anda? Kamu datang dari mana? Anak di Malaysia. Anak pun tu lah. Aku dah sebut pada kamu tadi. Dah jawab dah tadi. Pada kamu, aku datang dari Malaysia. Tentang Tok Imam Cina dia kata, Malaysia ni, tanah Melayu ni, istilah kita bahasa bahasa saya dah sebut kan. Malaysia ni masuk Islam daripada orang-orang Cina. Sebab itu aku panggil kamu mu'alaf. Nak orang hari ini datang kita ni di Malaysia ni. Kita pula panggil dia mu'alaf. Sedangkan Datuk Nenek Dojang dulu lah orang Cina yang berada di Malaysia ni. Dulu yang Islamkan kita daripada Kesultanan Melayu Melaka. Kesultanan ingat balik. Saya rujuk dalam mana-mana sejarah tanah Melayu kan. 3 pandangan. Arab yang berdagang, India yang berdagang, Cina yang berdagang. Inilah orang yang bawa Islam ke tanah Melayu. Semasa zaman para Iswara, semasa zaman Sultan Muzaffar Shah. Tuan-tuan dia nak jadi cerita kan. Bila mana hari ini kita berhadapan dengan orang-orang bangsa yang tak sama dengan kita. Orang India tapi dia Islam. Orang Cina tapi dia Islam. Kita masih panggilkan Cina ni kita panggil apa kan? Cina malam kita panggil kan. Kita panggil India apa kan? India mamak kan. Kita panggil ataupun India Muslim. Tuan-tuan, kenapa ada istilah yang macam ni? Kenapa perlu ada istilah ni? India Muslim, kenapa ada istilah Cina mu'alaf kan? Tentang saya ingat Ustaz Abdullah daripada Perkim misalnya, daripada Perkim. Dia dah lama dah Islam di India. Tapi dia ni Islam kan? Dah lama masuk Islam kan? Malah dia ni Islam kan? Dia pernah masuk dalam radio ini tu bagi ceramah kan? Kita pun mungkin tak mampu nak bagi ceramah radio ini. Dia tapi Islam dia mampu jadi Islam, dia mampu bagi ceramah kan? Kita nak bagi apa ni? Tentang saya sepak-sepak dalam Ustaz. Betul sekolah. Pergi ke Perkim. Bila dah habis dia bagi taklimat pada pelajar-pelajar sembang kan. Dia berkata, Ustaz, saya ni orang panggil mu'alaf lagi. Padahal orang dah panggil saya Ustaz lah, tapi Ustaz mu'alaf lagi. Ustaz. Sebenarnya ini satu perbezaan. Adakah kata Islam di milik kita? Adakah Islam di milik Jawa? Adakah Islam di milik Banjar? Adakah Islam di milik saya? Islam di milik semua. Sebab tu Allah sebut rahmatan lil alamin. Aku diutuskan kamu wahai Muhammad rahmatan lil alamin. Rahmat untuk sekalian alam. Bukan rahmat untuk Malaysia, bukan rahmat untuk Malaysia, bukan rahmat untuk Indonesia.
dengan agama-agama ini. Ya, tetapi sebab itu sama lagi disebabkan kedudukan geografi, maka kawasan utara semenanjung Arab serta selatannya merupakan tempat persinggahan semua bangsa serta pusat pertukaran perdagangan, kebudayaan, agama dan kesenian. Bahkan sebelum lahirnya Selat Melaka, sebelum adanya pelabuhan Melaka, sebelum adanya pelabuhan Majapahit, sebelum adanya pelabuhan macam-macam pelabuhan seluruh dunia, tuan-tuan, pelabuhan yang paling hebat di dunia ini ialah pelabuhan Jeddah. Kita mungkin tak perasan, dan kita naik kapal terbang bagi veteran ni kata pergi kau. Naik kapal terbang, kalau kita buat haji, tuan-tuan, buat haji, maka kita akan turun di Mekah. Ataupun siapa yang pergi ke Madinah, dan akhirnya dia akan ke Jeddah untuk masuk ke Mekah. Tuan-tuan perasan tak, Jeddah itu tepi laut. Ketidur je masa dalam kapal terbang. Tak follow ya tuan. Sosok bagus tuan. Sosok sampai dah. Sosok lagi tu. Tuan-tuan cuba tengok keliling. Jeddah tu tepi laut kan. Jeddah dengan Mekah tuan, perjalanan hanya sekitar 2 jam. Menaiki bas tidak boleh. Perjalanan hanya 2 jam saja. Dan pada zaman dulu mungkinlah ada naik kuda mungkinlah makan bersari, mungkinlah saling tengok tak jauh pun dah. Nak ceritanya bahawa inilah fakta sejarah yang telah diselewengkan oleh orang-orang Yahudi, yang telah diselewengkan oleh agama-agama lain yang nak menunjukkan bahawa Islam ini sebuah negara yang utuh. Islam ini sebuah bangsa yang tidak bersama. Islam ini sebuah agama yang tidak ada kemajuan. Sedangkan dulu pelabuhan Jeddah adalah sebuah pelabuhan yang cukup hebat, yang cukup terkenal, lebih lagi daripada pelabuhan yang lain. Sebab itu bila ngaji sejarah, bila ngaji sirah, kita akan berhadapan dengan banyak fakta-fakta yang menyelidik. Contoh tuan-tuan, saya bagi satu contoh. Saya ambil bidang sejarah tuan-tuan. Memang ngaji dulu ijazah pendidikan dalam bidang sejarah. Tetapi dia antara salah satu fakta yang menyelewengnya, siapa yang ambil SPM tahun 98 ke bawah, tuan-tuan, dia akan jumpa benda ni. Siapa ambil SPM 98 ke bawah, 98 ke atas ni orang alam, saya tak tahu sebab saya nanti keluarga. Tuan-tuan, dalam buku sejarah ketangkat Kementerian Kemahiran Bersepatu Sekolah Menengah KBSM dulu, tuan-tuan, tahun 1998 ke bawah. Dalam buku sejarah ada cerita tentang kerajaan Bani Umayyah dulu, tuan-tuan. Kerajaan Bani Umayyah ni apa kan? Nanti gambarkan sekian tak apalah. Ada satu fakta, apa faktanya? Pada ketika itu khalifah yang pertama yang bernama Muawiyah bin Abu Sufyan telah mengarahkan anaknya Yazid bin Abu Sufyan untuk pergi ke Karbala untuk membunuh Husain bin Ali bin Abu Talib, cucu Nabi Rasulullah. Yazid pun penggal kepala Husain, kemudian dibawa ke istana Muawiyah. Muawiyah seronok dengan pegang kepala Husain ini, dibawa di istana sebanyak 7 kali. Tuan-tuan, ini fakta yang menyelidik yang ada dalam buku sejarah SPM dulu tahun 1997. Ya, ke bawah, 1998 ke bawah. Lepas itu tuan-tuan telah diubah. Hari ini tak ada fakta. Saya mengajar sejarah juga di sekolah pasal tempat. Hari ini tuan-tuan dah tak ada. Dulu ada tuan-tuan, ya. Dan cikgu saya kebetulan tuan yang mengajar, dia cikgu, dia bukan salah, tapi dia tahu fakta ini fakta yang salah. Dia cerita balik, dia atur silibus, kemudian dah habis berhenti tutup buku, dia cerita balik hayat yang sebenar. Tuan-tuan, bagaimana orang lain yang tidak ada pemahaman ini, yang tak ada fakta ini? Siapa Muawiyah? Muawiyah sahabat Nabi Rasulullah SAW. Peperangan sipil, peperangan Jamal yang berlaku antara keterlibatan Aisyah, isteri Nabi Rasulullah. Kenapa Aisyah terlibat? Berlaku tak benar, tidak berlaku peperangan. Pada ketika itu tidak berlaku peperangan antara Ali dengan Muawiyah. Malah ketika itu menjelang asar telah berlakunya satu perjanjian damai dan tidak tumpah walaupun satu darah.
tajuk tesis saya. Yang dulunya saya nak buat tajuk tesis ni. Tuan-tuan, kemudian saya hantar pada saya punya penyedia, supervisor, kata murid, cakap Arabnya. Dia tanya saya satu soalan. Dan ya, saya buat tesis. Saya nak kaji, kenapa isteri Nabi Aisyah berat sekali? Dia lawat siapa tuan? Dia lawat anak diri dia. Siapa anak diri dia? Ali bin Abu Thalib. Mereka ni ahlul bait, mereka ni mereka ni ialah keluarga Nabi Rasulullah. Macam mana boleh sampai berat? Saya nak kaji dulu. Sebenarnya, tiba-tiba tapi kalau saya tanya mudah, kamu nak ambil kitab mana ni buat rujukan? Nak ambil kitab mana buat rujukan? Saya penasaran. Doktor tengoklah kat belakang saya tulis lah kitab 10 kitab saya nak rujuk. Tuan-tuan saya tengok belakang. Tengok belakang. Ini mu'alifu syiah. Wahada mu'alifu syiah. Wahada mu'alifu khawarij. Hada mu'alifu syiah. Hada mu'alifu khawarij. Dan rupanya pengarang-pengarang kitab sejarah ini ialah orang-orang syiah, ialah orang-orang khawarij. Kita tak tahu, kita buat pula sebagai merujukan. Sebab itu tuan-tuan tolong berhati-hati bila berhadapan dengan fakta sejarah, terutamanya sejarah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutamanya sejarah daripada para sahabat. Muawiyah tuan-tuan, antara sahabat walaupun tak termasuk 10 masuknya juga, tetapi antara sahabat yang dipegang dada oleh Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat lain tak dapat kecuali Muawiyah, satu orang yang dipegang dadanya oleh Nabi Rasulullah. Dan ini antara tanya fakta-fakta yang telah diselesaikan. Nanti kita akan jumpa dari banyak fakta-fakta yang telah diselesaikan. Saya masuk sama lagi bangsa Arab. Tajuk yang baru ke surat yang kedua, bangsa Arab. Para ahli-ahli kaji sejarah telah membahagikan bangsa Arab kepada 3 kumpulan mengikut salah silap asal kelahiran bangsa tersebut. Yang pertama Al-Arab Wahidatun, yang kedua Al-Arab Aribatun, yang ketiga Al-Arab Musta'aribatun. Dan ya, Arab Wahidah, Arab Aribah, Arab Musta'aribah. Tak boleh ingat pun, tak ulang lagi kan? Arab Aribah maksudnya, yang kedua Arab Wahidah, yang ketiga Arab Musta'aribah. Nak bunyi Arab sikit kan? Al-Arab Wahidatun, bunyi sikit Arab. Yang kedua Al-Arab Aribatun, yang ketiga Al-Arab Musta'aribatun. Ini pelajaran tingkatan 1 sekolah menengah mana-mana agama, katanya sekolah menengah agama seluruh Malaysia. Malu kita dengan pelajar tingkatan 1 kalau tak sampai berlebih hari masuk kereta kan. Ya, yang Malaysia Arab Wahidah 1, yang kedua Arab Aribah 2 idea bukan alif. Arab Aribah 1 2, yang ketiga Arab Musta'aribah maksudnya. Dan Arab apa dan ini saya hafal lah. Mungkin kita sekarang faham. Mereka ialah bangsa Arab kuno yang maklumat berkaitan sejarah mereka tidak dapat diperolehi dengan lengkap. Contohnya ialah bangsa Ad, bangsa Samud, bangsa Jisri, bangsa Yudai, bangsa Umlah dan lain-lain. Contohnya bangsa Ad, kaum Nabi dulu. Bangsa Samud, kaum Nabi dulu telah pun ditelengkuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Telah Allah balikkan mereka, telah Allah hancurkan mereka. Mereka ini kata tidak ada kesan sejarahnya, tapi mereka pernah wujud dalam zaman Nabi-Nabi yang terdahulu. Bahkan kita rujuk misalnya dalam kisah zaman Nabi Soleh, dalam kisah zaman Nabi Musa, dalam kisah Nabi Nuh. Misalnya ada kaum Ad, ada kaum Samud, ada kaum Jisr, ada kaum Yudai, ada kaum Umlah. Zaman Nabi Nuh tuan-tuan habis dah manusia, kecuali dalam kapal. Berapa orang pula dalam kapal? Bukannya ramai tadi, bukan kapal kata ini, kapal kata ini pun runtuh tuan, habis hancur. Contohnya yang ada dalam kapal Nabi Nuh yang ramai ialah binatang, yang tak ramai ialah manusia. Sehingga anak Nabi Nuh sendiri tak nak naik kapal, dah rujuk balik. Anak Nabi Nuh masa ditawarkan masa tengah hanyut. Misalnya Nabi Nuh tawarkan, mari ayah pegang tangan. Misalnya anak dia tolak, anak dia kata tak apa wahai ayah, aku mengenang ke sana. Di sana ada kawasan bukit yang tinggi, dah tinggal balik esok ini. Misalnya mereka inilah bangsa-bangsa Arab yang terdahulu yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum Nabi Lut tuan-tuan, cuba ingat balik, Allah
Nabi Nuh. Jangankan kata orang yang jauh, pasal isteri Nabi Nuh sendiri, isteri Nabi Nuh sendiri tidak mahu menerima ajaran Nabi Nuh alaihi wasallam, tak nak terima dia. Akhirnya isteri Nabi Nuh sendiri diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasal ingat balik kisah zaman Nabi Musa. Siapa dia? Haman. Haman ini seorang ahli ibadah yang cukup hebat. Dia menteri kepada Firaun, tetapi bila mana Haman ini lagi jadi menteri, dia lupa pada ajaran syariat Nabi Allah Musa. Dia sudah meninggalkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah timpakan pada dia. Pasal siapa dia? Tentang Korun ini juga salah seorang sahabat Nabi Musa pada awalnya. Tetapi bila dia berdamping dengan Firaun, bila dia kawan dengan Firaun, dia menjadi orang yang kaya, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mula lupa dengan Allah, dia mula lupa dengan ajaran Nabi Musa. Akhirnya menteri Korun ini ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebab orang-orang Arab yang dinamakan sebagai Al-Arab Wahidatul Arab Wahidah, yang mana mereka ini bangsa Arab kuno lama-lama pasal tidak ada mana-mana fakta sejarah, tidak ada bukti, tidak ada maklumat yang berkaitan dengannya illa Al-Quran, kecuali dalam Al-Quran. Katanya bila sejarah ini bila orang katanya dia akan ada bukti dan contohnya macam Perak ni katanya kat Legok dan membuktikan bahawa ada tamadun di Legok dulu dan maka mereka kita gelapkan oleh Allah Taala. Tak ada katanya kecuali dan Firaun ini ada dalam ni boleh menang 15 sisi katanya. Firaun bertanya, kalau tentang tiga bukti hari ini ada di Museum Tahrir. Nama tempat tu ialah Tahrir, Museum Tahrir katanya. Saya pergi ke Mesir ni dah 7-8 kali dah, tapi tak ingin nak masuk dalam Museum Tahrir. Apa dia buat? Tengok Firaun ni kan bukan dapat pahala dengan benda. Semuanya Allah nak tunjukkan kalau aku nakkan orang ini sebagai pengajaran, kamu boleh tengok dia masih kekal sampai hari ini. Inilah kita itulah Firaun yang mengejar Nabi Musa alaihi wasallam. Katanya tadi sama lagi Al-Arabu Aribatun sejarah. Al-Arabu Aribatun, mereka adalah bangsa Arab yang berasal daripada keturunan Ya'rab bin Yahya bin Qahtan. Mereka dikenali dengan panggilan Arab Qahtan. Katanya bangsa Arab yang berasal daripada keturunan Ya'rab bin Yahya bin Qahtan, mereka dikenali dengan panggilan Arab Qahtan. Pasal kalau pergi ke Mekah, ya, katakan yang muda-muda ni, yang jadi muda-muda ni kena pasang niat sekarang. Ya, walaupun tak mampu, tapi insya-Allah kita berniat hari ini. Kalau-kalaulah kita mati dan insya-Allah yang kita sudah ada untuk mengunjungi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dan Kaabah dan sebagainya, Mekah dan sebagainya. Dan katanya kalau kita pergi ke Mekah, maka akan perasan satu masjid yang berada di belakang Bukit Hajian, dan yang akan dalam kawasan Hajian. Mekah masjid yang ada banyak tempat, ada nama dia, yang ada Hajian, yang ada Malikul Faisal, yang ada pintu-pintu banyak saja. Pintu Hajian akan terus sampai ke belakang sikit Bukit Hajian, ada satu bagian namanya Pondok Al-Qahtan. Saja. Pondok ni maknanya besar kan. Tapi bila mari ke bahasa Melayu ni pondok lah. Nah, pondok yang buruk tu kan. Arab pondok ni macam kan, tapi 5 bintang, 4 bintang. Bila mari ke bahasa Melayu pondok kan. Pondok ni apa? Pondok buruk betul lah kan. Pondok orang ngaji ni pondok betul lah kan. Ni beza, dan kita banyak ilmu dengan bahasa Arab sebenarnya. Bahkan pondok Al-Qahtan. Pondok Al-Qahtan ini ialah daripada kalangan orang-orang Arab Arifah kan. Mereka berasal daripada Ya'rab bin Yahya bin Qahtan. Ini asal daripada bangsa Arab Qahtan yang dinamakan sebagai kabilah Qahtan. Ada lagi ke tak ada? Ada. Yang tadi tak ada dah. Arab Ba'idah dah tak ada dah. Tetapi Arab Arifah masih ada sampai ke hari ini. Sebab kalau berjumpa dan orang Arab, nama dia katalah Abdullah Muhammad
Abdullah bin Abdul Qadir bin Abdullah belakang dia huruf Al-Qahtani. Tak, maknanya dia bangsa Qahtan. Maksudnya betul sebenarnya dia banyak kan. Ya, hari ini pun ramai orang pakai kan. Ramai orang pakai kan Al-Bajjari dan huruf dah. Maknanya dia ni orang baca. Tetap boleh buat ni, boleh buat, tak ada masalah. Dia bukannya sebagai benda yang dilakukan oleh syarak, boleh. Nanti dinamakan sebagai lakok. Lakok ni maknanya nama gelaran. Dia tengoklah Ustaz, kita ni daripada mana Ustaz kita ni? Kalau orang panggil dan apalah Ahmad Faisal Al-Baridi yang dah duduk lah. Bunyi kita tak silap je Ustaz, betul tak? Dari itu dah nama tempat kita panggil. Macam mana Ustaz? Tak, Kota Kiri, kata Kota Kiri. Tak, Ahmad Faisal Al-Kota Kiri, betul. Tak, jadi kau mahu buatlah mereka lah. Tak, mengikut tempat masing-masing saja. Boleh? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Sebab apa? Namanya lakok. Lakok maknanya nama gelaran. Maksudnya nama gelaran. Tapi ada sahabat yang tak buat. Dan ada yang pada kalangan daripada kalangan Nabi Muhammad boleh tak buat. Dan semuanya Nabi orang gelar dia apa dia? Muhammad Al-Hashimi. Dia orang gelar dia. Tapi dia tak sebut nama dia itu. Nabi hanya sebut aku ni daripada Bani Hashim. Maka orang gelar dia Muhammad Al-Hashimi. Muhammad yang berasal daripada Bani Hashim. Dan para sahabat antaranya Umar bin Al-Khattab digelar dengan nama lain, dia tak digelar dengan nama kaum dia. Umar ni dia daripada Bani Adi kan. Dan dia tak kubur namanya Umar Al-Adi betul. Dia tak kubur. Tetapi orang gelar dia sebagai Al-Faruq dan dia lain sikit. Ada nama gelarannya. Dan Hamzah betul-betul Nabi gelar yang Asadullah sehingga Allah dan boleh juga tanya. Korang nak hubung pun tak apa. Tempat saya taman fakta kan. Kalau orang tanya mana Cik Man kan? Ada satu orang nama Cik Man. Cik Man ni ramai kan. Maka nak kenal mana Cik Man yang ni ke yang muka. Orang beliau ada Cik Man Khairul. Cik Man Rimau kan. Sebab apa dan sebab dulu Nabi nak gelar apa dia Hamzah Asadullah. Hamzah ini singa Allah. Maka dan yang Cik Man ni dan orang panggil Cik Man Tiger. Pasal apa Tiger aku pun tak tahu kan. Padahal dia suka masak je kan. Mana datang Tiger ni Allah Alam. Jadi dan gelaran ini boleh ke tak boleh? Boleh. Tetapi dengan syarat dan tidak melanggar syarak. Dan yang keduanya tidak menyakitkan hati kawan yang digelar tersebut. Ini dua kaedah. Maksudnya tidak melanggar syarak, tidak menyakitkan hati orang yang digelarkan itu. Sebenarnya sebab apa? Dan ada kadang-kadang kita gelar orang dan orang tak suka. Sebenarnya saya sering ingat di sekolah. Yang muda-muda dia biasa pula. Saya tinggal di sekolah tadi asrama dulu. Sebenarnya saya sekolah Islam dulu. Sebenarnya dalam bilik saya ada berapa semua. Dalam bilik apa kita tak ada kan. Mawai ada. Dalam bilik saya duduk kat bilik B dan asrama A kan. Dalam bilik B asrama A tu ada mawai, ada itik berarti kan, ada telur kan. Ada ayam kan. Ada ayam sama kan. Ada padok kan. Macam-macam ada. Tak boleh buat itu ke tidak. Tak gelaran. Orang telur dia mawai macam. Padahal nama dia Nur Hisham kan. Orang panggil dia mawai. Dia membawa dan sakit hati dia dan maka telah menyakitkan hati orang Muslim berdosa. Sebab tu kan nak gelar orang boleh jadi masalah, tapi dengan gelaran yang disukai. Dan sambung lagi tanya 3. Al-Arabu musta'ribatun. Arab musta'ribah. Siapa dia kan? Mereka adalah bangsa Arab yang berasal daripada keturunan Nabi Allah Ismail alaihissalam dan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dan mereka dikenali dengan Arab Adnan. Contohnya kalau kita tengok dalam kitab ni, tapi saya minta maaf tentang dari kitab, contohnya dalam buku surat 55, contohnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Khalid bin Zikhri bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Adnan ni datuk Nabi nombor 20. Tak takat Adnan je ke? Itu yang disepakati oleh ulama. Yang tak sepakatnya ramai lagi kan. Ada lagi Adnan bin Abu bin Abu, nanti kita akan baca dan cuma dan dalam surat 56 tentang dia akan sampai pada mana dan dia akan sampai kepada Adnan bin Sekian bin Mulai bin Audah bin Iram bin Khaidan bin Ismail bin Ibrahim.
Siapa Ismail dan Ismail Nabi Allah Ismail. Siapa Ibrahim Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Seperti takat tu je tuan-tuan. Tidak ada lagi peringkat yang ketiga. Banyak tuan-tuan. Bin Sekian bin Qainan bin Anusha bin Syed bin Adam alaihi salam sampai Nabi Adam alaihi salatu wasallam. Dan itunya apa? Rupanya tuan-tuan, Nabi Rasulullah ini keturunan daripada Nabi Allah Ismail alaihi salam. Nabi Ismail bahkan kita tengok balik peristiwa disuruhnya ataupun diarahkan oleh Allah Ta'ala Nabi Allah Ibrahim hantar Ismail dengan ibunya Hajar ke tengah padang pasir. Tak ada orang tuan-tuan, tak ada orang duduk di situ. Dua orang ni lah tuan-tuan, penduduk asal Mekah tuan-tuan, dua orang. Siapa dia? Hajar dan juga Ismail tuan-tuan. Mana ada orang duduk situ tuan-tuan. Kemudian barulah datang orang-orang lain bila wujudnya telaga sama-sama. Jadi dan ringkas ceritanya nanti kita akan belajar bahawa Nabi Ismail berkahwin dengan satu perempuan yang bernama satu perempuan berasal daripada kabilah Jurhum tanya. Dari situlah lahir bin sampai Adnan, sampailah ke bawah Abdullah, sampailah ke bawah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Sebab itulah kan bila mana kita mengkaji tentang keturunan dia kan, barulah kan kita tahu Nabi ni dia bukan tidak berasal daripada Nabi lain. Rupanya Nabi ini berasal dari Nabi Ismail alaihi salam keturunan. Tetapi kita ni pun kena cek balik kita ni kena cek balik mana asal keturunan kita. Sebab apa tak? Sebab saya sekolah tak tengok anak-anak murid. Yang bila anak-anak murid di sekolah dia sedar orang punya. Kita pun kadang-kadang begitu tak? Dan kita muhasabah diri ya. Kadang-kadang saya tengok anak-anak murid saya bila ada orang buat kerja di sekolah, bina buat kubur atap ke dan ataupun tukar satu sampah daripada orang Indonesia dan dia pun kita bertanya, kamu mana ni pasal buat sampah dapat gelas ni banyak sangat, plastik sampah tak ada kan? Pasal apa tak ada? Mungkinlah ni banyak makcik yang cuci tu, makcik yang sampah tu, makcik itu tu tak ada kan? Tentang dia sebut makcik itu tu tak ada. Saya tanya dia pula, kamu ni asal mana? Nanti kita tahu kan, balik ke atas ni. Balik nanti tanya ke orang, kita kena cek balik kan, kita ni asal mana? Saya tu Ahmad Faisal bin Muhammad Fuad bin yang Muhammad Yusuf bin Muhammad Syarif bin Abdul kakak itu je tak tahu. Asal mana tak tahu itu. Yang kita panggil orang Indon, kita panggil dia Bangla, kita panggil dia apa dan macam-macam gelar kita bagi dia kan. Kita ni asal mana dah. Contohnya bila saya tanya pula bapak saya tidak tahu kan. Belum mak saya kan. Mak saya nama Hasniah binti Ramli bin Panjang Mat Ali bin Megat Pandok bin panjang kan. Berjudah kan. Dari Pulau Sumatera kan. Robi. Aku panggil orang Indon, aku pun ada tanya juga nampak. Tuan-tuan, kita ni mana lah kita ni? Duk panggil mama anak roti sana anak. Tuan-tuan. Tuan-tuan, kita tanya mana balik kerana. Oh, dah bukan main lagi dah, tuan. Kita cek dulu kita kan. Cek dan Allah Rabbi bakal dia. Kita tak tahu kan. Sebab tu jangan main kutuk-kutuk jangan main gelor-gelor kan. Kita sendiri tak tahu kita ni berasal daripada mana kan. Adakah kita ni perlu asal dalam mana kita? Perlu kan. Tak mungkin mari jauh kan. Jauh kan. Mungkin mari Banjar mana Banjar masih tak Indonesia. Tak mungkin kita ni tak daripada mana-mana hal kan. Bangladesh ke India ke daripada Amerika dan tak ada kita. Tak kena blok Arab ke Yaman. Best kan. Kena blok Arab Saudi kan. Best kan. Kena dengan Arab Pakistan kan. Best kan. Kena dengan kaum Ad kan. Yang dah tak ada lagi. Mana tahu kan. Alhamdulillah kan. Ada lagi bangsa-bangsa ni kan. Tapi dah cukup mari ke mana ada kan. Kita pun tahu. Tak pasti jangan berbangga dengan keturunan, jangan berbangga dengan bangsa tadi. Tapi bila orang tanya, dah anak murid tadi kan, siapa penduduk asal tanah Melayu? Tanya di situ Indonesia, siapa penduduk Aceh? Mudah jawab kan, orang asli. Betul kan? Orang asli lah penduduk asal tanah Melayu. Tetapi cuba tengok Asturias.
Australia. Tentang cuba tengok Australia yang nak hidupi pakai kain rambut-rambut kan. Tentangnya, mereka ni kaum Maori ke apa tanya. Mereka ni lah penduduk asal Australia. Bukan orang putih. Orang putih itu datang daripada Israel, datang daripada Afrika Selatan. Dan mereka ni lah asal penduduk Australia. Siapa penduduk asal Amerika kan? Amerika, siapa penduduk asal mereka ni kan? Mereka penduduk asalnya. Hak yang orang putih itu datang daripada Israel. Tapi penduduk sejarah Amerika. Sejarah Amerika kan, orang putih yang ada sekarang datang daripada Israel, datang daripada British. Asalnya race India kan. Dan bila kaji balik kan, asal tanah Melayu ni, asal Malaysia ni orang asli dan Allah orang ni. Tapi bila orang asal asli kan, ada seorang pula dah makan. Kamu asal mana? Asli. Tak ada mengaku siapa orang asli hari ni. Orang asli hari ni tidak ada pelajaran kan. Sebab tu kan, kita jangan sekali-kali kita menghina bangsa-bangsa lain. Kerana apa tak? Allah tak tanya nanti di alam kubur kita bangsa mana. Allah tak tanya, malaikat tak tanya dan kita asal mana. Allah tak tanya apa dan Allah tanya agama madiuka. Allah tanya siapa Tuhan kamu, marabuka. Apa agama kamu, siapa Rasul kamu. Ni yang Allah nak. Allah tak tanya kamu Melayu Jawa ke, Melayu Asli ke, Melayu Banjar ke, Melayu India. Allah tak tanya yang umum. Sebab tu kan bila mana kita merujuk dalam kitab sirah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tentang bangsa Arab, tentang yang mana Nabi nak ajar pada kita, dan yang pengarang nak ajar pada kita, Allah nak ajar pada kita bahawa bangsa bukanlah segala-galanya. Bangsa bukanlah satu benda yang akan ditanyakan di alam padang mahsyar, di alam kubur dan sebagainya. Sebab apa kan? Sebab yang nak dinilai ialah takwa, nak dinilai ialah iman, nak dinilai ialah Islam itu. Sebab tu dan insya-Allah alhamdulillah hari ini dan kita sekurang-kurangnya dapat memahami bahawa apa perbezaan di kalangan kita baik laki atau perempuan. Sebab tu ayat Quran dan aku jadikan kamu daripada dasar berusaha atau dasar berusaha laki perempuan cuma balik qabili daripada bangsa-bangsa yang banyak, kabilah yang banyak. Sebab apa? Kita arafu untuk kamu ni kenal, bukan untuk kamu berlawan-lawan, bukan kamu berpegang-pegang dengan bangsa yang kamu ada. Sebab nanti dan Allah nak tengok akhirnya nanti adakah kita ini, Islam ini akan dapat disatukan, Islam ini akan dapat disatukan atas dasar Al-Quran, atas dasar Nabi, atas dasar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab itu kan bila mana sebut Al-Quran, bila mana sebut Nabi Rasulullah, bila mana sebut Allah Subhanahu wa ta'ala, nak kita kena kembali ke sana. Nak rujuk mana? Rujuk Al-Quran. Nak rujuk mana? Rujuk hadis Nabi. Nak rujuk mana? Rujuk sunnah Nabi. Nak rujuk mana? Rujuk hukum Allah. Nak rujuk mana? Rujuk Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Kita tidak ada rujukan yang paling penting melainkan Al-Quran itu sendiri, melainkan hadis Nabi Rasulullah itu sendiri, melainkan sirah Nabi itu sendiri, melainkan sunnah Nabi itu sendiri, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu hari ini bila mana kita melihat kewajaran sosial pada hari ini, kenapa sebenarnya masalah sosial berlaku berleluasa? Sebab kita tidak kembali kepada Al-Quran, tak kembali kepada sirah Nabi, tak kembali kepada sejarah Nabi, tak kembali kepada sunnah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhir kita 6 kali hendak hidup baru kalau kita kembali pada sunnah, kembali pada sirah, kembali pada hadis, kembali pada Quran, dan takkan jadi 6 perkara. Apa 6 perkara dan 6 perkara ni dan mencuri, merompak, berzina, minum arak. Mencuri, merompak, berzina, minum arak, murtad, berzina, 6 perkara, membunuh mesin, mencuri, merompak, berzina, membunuh, minum arak dan juga murtad. 6 perkara ni Allah dah sebut dalam Al-Quran. Kalaulah kita ikut apa hukum yang telah ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran, takkan terjadi ataupun mungkin kurang sangat terjadi dalam 6 perkara. Tapi hari ini kan datang masjid pun tak selamat kan? Tadi Jumaat berapa ramai orang bilang sifat kan? Dan berapa ramai orang bilang motor kan? Yang masjid pun dan tadi bilang motor mini kan? Dan masjid pun tak selamat tak? Sebab apa? Sebab kita tidak berpegang pada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebut dah 6 perkara
dia bertuah dan sebutnya bertuah dari tersebut tidak boleh dipinda enam perkara ini. Tidak ada penguasaan, tidak ada pilihan terhadap enam perkara ini: mencuri, merompak, berzina, minum arak, membunuh dan juga murtad. Hukum datang dari Allah Ta'ala. Dan bila mana kita mengubah, bila mana kita meminda, maka itulah yang terjadi pada hari ini. Orang mencuri terlalu ramai, orang merompak terlalu ramai, orang membunuh terlalu ramai. Kalau dalam surat khabar tak ada cerita ni satu benda pelik. Tak baca surat khabar tak ada kes bunuh pelik. Mesti ada. Tak ada kes mencuri pelik. Mesti ada. Ya, sebab itulah kita kena kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala, kembali pada sirah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Berkisahkan surat yang ketiga dalam perenggan yang kedua, nombor yang ketiga. Kalau ada soalan, kalau ada, insya-Allah. Tahu tak tak ada, tapi saya nak tanya. Kuasa. Ya, ada soalan. Ya. Boleh tak menuntut ilmu lain-lain agama ke ilmu-ilmu lain? Ilmu agama lain. Bukan ilmu lain. Ilmu lain itu berbeza. Ilmu lain dengan ilmu agama lain itu lain. Ilmu lain. Tak lain kalau ada. Saya buku dulu. Kalau ada. Ada. Tak ada ya, Ustaz? Ada Ustaz. Bila? Ya. Bukan orang solat menolak orang tak? Orang solat menolak Islam ya? Okey, saya orang solat menolak Islam. Ini ada dua lagi Ustaz ya. Cukup ada dua ya? Cukup tu. InsyaAllah akan tanya pula pada ahli Rahman dan Rasul lagi Ustaz ya. Soalan yang seterusnya, Ustaz, pada zaman beliau ini, siapakah antara tokoh ulama Ahlul Bait berketurunan Nabi Rasulullah? Soalan. Yang kedua, wujudkah zaman politik, historik, logam yang diajar dalam sejarah, sedangkan kita diajar sejarah Islam dengan utusan para Nabi yang diputuskan? Apa komen Ustaz? Soalan pertama dia tanya, boleh ke tak boleh Ustaz kita belajar tentang ilmu agama lain? Boleh ke tak boleh kita belajar agama lain? Ilmu agama lain. Contoh Ustaz, kita belajar tentang ilmu agama Hindu. Hindu terdiri kepada Ramayana, Mahabharata, kemudian ada segala Tuhan perempuan yang saya ingat nama sebenarnya. Belajar kan, ada hukum karma sebanyak 12 perkara. Contoh, belajar. Boleh ke tak boleh kita belajar tentang agama Buddha. Kita belajar tentang agama Kristian, Bible ni macam 4. Ada Bible Matthew, ada Bible Yunaba, ada Bible David, ada macam-macam sebenarnya. Boleh ke tak boleh Ustaz? Tuan-tuan, dalam Islam tuan-tuan ada satu pengajian namanya Maqarib al-Adiyah sebenarnya. Perbezaan agama, perbandingan agama. Sebenarnya benda ni dekat UIA pun ada sebenarnya ya. Dan juga kat negara lain yang lagi banyak sebenarnya tentang belajar perbezaan antara Islam dengan agama Kristian, antara agama Islam dengan agama Hindu, antara Islam dengan agama Yahudi. Apa hukumnya? Hukumnya harus untuk kita belajar. Sebab apa kan? Sebab kalau kita tengok pada hari ini, padri-padri kan mereka menghafal Al-Quran. Ini padri yang duduk dalam gereja kan, mereka ni hafal Al-Quran. Kita tengok ni, ketua padri sedunia yang baru terlatih sudah tahu betul kan? Padri yang mula-mula letak jawatan kan, Port Benedict letak jawatan, naik pula padri baru kan. Maksudnya semua ketua-ketua padri nak jadi padri, syarat ialah menghafal Al-Quran. Syarat nak jadi ketua padri ialah menghafal Al-Quran. Pasal tanyalah kalau ada ceramah perdana dan panggil mana-mana bekas-bekas padri kan. Contohnya yang berada di Sabah baru, yang siapa dia yang India, yang bangsa India kan juga dulu di Sabah sekali. Itu di Sarawak sama. Sabah ada, Sarawak ada sebenarnya. Mereka ni bekas padri sebenarnya. Maksudlah hari ini berceramah tentang bagaimana mereka ini dulu-dulu memurtadkan orang-orang Islam. Tentang mereka ni ceritakan salah satu syarat untuk jadi ketua ialah menghafal Al-Quran. Tentang mereka Al-Quran
Sebab tempat nak berhujah mereka. Sebab itu kan bila mana kita ni tak hafal Al-Quran, kita akan mudah kalah untuk berdebat dengan mereka. Satu tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau kita lihat ya bagaimana kisah Imam Ahmad, bagaimana kisah imam-imam besar yang dulu mereka ini mengkaji agama lain. Untuk apa? Untuk berhujah, untuk berdebat, untuk berdakwah dengan agama lain. Sebab tuan-tuan, hukumnya harus. Tapi nak belajar agama lain itu kena dulu belajar Islam. Kena dulu mantapkan dalam penguasaan Al-Quran. Kena dulu mantapkan dalam penguasaan hadis. Kena dulu faham tentang i'rab dalam Al-Quran, bahasa Arab dalam Al-Quran. Kalau hati pun tak lepas lagi kan, takut-takut nak berdebat, kan dia bagi hujah Quran, kita tak mampu nak jawab. Sebab apa kan? Sebab memang menjadi satu strategi bagi mereka dan mereka berhujah dengan Al-Quran. Mereka tak berhujah dengan agama mereka. Maksudnya, carilah mana-mana orang yang pernah berhujah ataupun orang yang pernah didakwakan oleh mereka dan hujahnya mudah kan, tentang Nabi Muhammad, hujahnya tentang isteri Nabi Muhammad, hujahnya tentang Al-Quran, tentang ayat kisah, hujahnya tentang hukum dalam Islam, hujahnya tentang peralihan Kaabah daripada Baitul Maqdis ke Kaabah. Benda ni semua dalam Quran. Kalau kita tak faham benda ni dalam Al-Quran dan nak belajar agama lain, takut-takut kita sendiri pula yang terpedaya, takut-takut kita sendiri yang terselirik. Boleh, hukum harus untuk belajar, untuk berdakwah. Tapi kalau tak mampu, jangan cuba-cuba kita isbah, takut-takut terselirik. Bahkan kita rujuk kisah yang hari ini, sebenarnya apa yang berlaku, dan kita punya kenal nama Badrul Hisham, ataupun nama Kristiannya orang Ibu kan? Bukan orang Ibu lain, orang Ibu. Ya, nama ingat? Benjamin Stephen. Nama datang Benjamin Stephen. Namanya, ataupun nama asalnya ialah Badrul Hisham. Siapa dia kan? Dia ni bekas pelajar sekolah menengah agama. Itu dia. Bukan salah-salah. Kemudian sambung pula ke Politeknik Negara di Kelantan. Sambung pula di UiT. Katanya ditarik untuk masuk agama lain. Hari ini menjadi seorang padri yang berada di Sabah, mengendam Islam. Sebab apa? Sebab terlalu takut nak kaji di sana tinggi. Dia ni sekolah saya dulu, tapi dia jauh sangat. Dia ni bawa-bawa lagi saya. Tapi saya tanya pada adik-adik yang bawa junior-junior, dan sebab takut sangat nak kaji tinggi. Sedangkan Quran tak hafal pun, takut jadi macam itu. Dan yang minta maaf kalau ada saudara-saudara malu-malu yang ada di sini. Dan ayahnya pun masih hidup sampai sekarang. Ayahnya sampai sekarang masih berdoa agar anaknya kembali kepada Islam. Kita pun berdoa agar dia mendapat semula hidayah daripada Allah. Dan hukum harus untuk berdakwah. Takut yang soalan kedua macam mana orang semayang tolak Islam. Orang semayang kalau orang tolak dia balik tak, kita pernah tengok tak? Orang semayang tolak orang dia pernah berlaku sekali. Dia bila soft semayang, dia dua soft semayang, tiba-tiba dia dah tak faham. Soft penuh, katalah dua soft soft ketiga dia solat. Maka dalam hukum fiqh kita boleh takbir pada orang yang dekat. Jangan tepuk orang. Kita di masalah kita jangan tepuk orang. Mana dalam hukum fiqh tepuk dan tolong tepuk dan hukum fiqh tak ada. Yang ada ialah kita duduk belakang dia takbir Allahu Akbar untuk memberi maklum kepada dia bahawa kita ni berjemaah dengan dia. Maka dia akan jadi imam. Ataupun bila penuh soft kita nak wujudkan soft baru. Orang tak ada dah. Sebenarnya orang tu tengok soft yang kedua tengah berdiri, tengah dalam bacaan imam tengah baca. Maka kita duduk dekat belakang dia Allahu Akbar, menunjukkan bahawa kita tak mohon dia mundur ke belakang. Kita mundur lepas duduk di soft, duduk ke belakang soft. Orang tu pula bila dengar orang bertakbir depan dia dan orang takbir belakang dia, maka dia kena mundur ke belakang sebab untuk mewujudkan soft baru. Maksudnya makhluk hukumnya duduk soft orang-orang. Dia seorang dia soft. Maksudnya kalau ada orang lain tak tolong, tapi dia rapat orang lalu dia tak orang akan pulang. Tak, maksudnya boleh kita dalam hukum fiqh bertakbir mundur ke belakang.
orang haji tapi tolak Islam. Kerana Allah sebut dalam Quran dalam surah Al-Ma'idah ayat 44, 45, 47. Tuan-tuan kalau tak percaya, dah saya tipu, saya buat Quran daripada lain dulu, mana tahu? Saya buat Quran sendiri, mana tahu tak? Tuan-tuan, tulis ayat ni, ingat, kalau tak percaya, tolong rujuk dalam surah Al-Ma'idah ayat 44, ayat 45, ayat 47. Dua ayatnya panjang, saya lihat datang. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun 44. 45 wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. 46 tak ada. 47 ada pula. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Ini 3 ayat. Apa maknanya? Tuan-tuan, Allah ulang 3 kali. Wa man lam yahkum, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Ta'ala. Wa man lam yahkum bima anzalallah, yang telah diturunkan oleh Allah Ta'ala. Faulaika, maka mereka itu faulaika humul kafirun, terdiri daripada golongan orang-orang kafir. Saya tak reka ayat ini bersama dengan Nabi Quran sekarang bila rujuk kalau tak percaya. Tanya 46, 44, 45 kan. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Taala, maka dia tergolong di kalangan orang-orang yang zalim. 46 tak ada, 47 pula. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Maka barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang telah diturunkan oleh Allah Taala, maka dia terdiri di kalangan orang-orang yang fasik. Tuan-tuan, saya tak berani jawab orang yang semayang tapi tolak Islam. Tapi kalau berdasarkan ayat Al-Quran, orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah Ta'ala, faulaika humul kafirun. Saya tak jawab, tapi Allah yang jawab. Maka dia terdiri daripada kalangan orang-orang yang kafir. Tapi saya tak jawab kan? Kalau orang kata kafir orang, ni Allah jawab. Faulaika humul kafirun. 44 surah Al-Ma'idah. 45 surah Al-Ma'idah. Faulaika humul zalimun. Mereka ini orang-orang yang zalim. Zalim apa tak? Bukan bunuh orang, bukan yang membunuh orang dah, tetapi mereka ini zalim pada diri sendiri. Patutnya masuk syurga sebab kamu Islam, tapi kamu pilih untuk masuk neraka. Itu yang dimaknakan sebagai zalim pada diri sendiri. Sebab Islam letak dalam syurga. Islam apa syurga kan? Tak. Kata Nabi dah sebut, maka barang siapa yang menyebut kalimah la ilaha illallah wa huwa al-jannah, dia akan masuk syurga. Nabi sebut dah, siapa yang sebut kalimah la ilaha illallah, dia akan masuk syurga. Tapi adakah semua orang Islam akan masuk syurga? Tak. Bila mana tak semua orang Islam akan masuk syurga? Ada orang Islam yang akan jadi orang-orang yang zalim, yang mana zalim berdiri sendiri, patut masuk syurga, pilih masuk neraka sebab tidak mahu berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ayat 47, faulaika humul fasiqun, maka mereka ini terdiri daripada kalangan orang-orang yang fasik. Fasik ni mana apa? Dan fasik ni yang dipedik munafik kan? Tak duduk dalam Islam tetapi tidak mahu menerima Islam. Sebab ingat balik Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay kan siapa kata dia jahat? Dan siapa kata Abdullah bin Ubay jahat? Akhlaknya ni, solat dia ni, solat kan Abdullah bin Ubay langkah Nabi. Abdullah bin Ubay langkah Nabi ni kedua orang-orang munafik. Abdullah bin Ubay kita rujuk dalam mana-mana kitab sejarah kan, rujuk dalam mana-mana kitab sejarah. Abdullah bin Ubay sepanjang belakang Nabi. Kadang-kadang sahabat pun tertolak, yang bakal pergi kan? Sebab Abdullah bin Ubay tak sepanjang belakang Nabi. Dialah yang membetulkan sah. Ini pangkit ke pangkit. Ini pahal belakang sangat. Sebab ke pangkit sedang ni Abdullah bin Ubay. Dan Abdullah bin Ubay yang Allah sebut dalam Quran Abu Diutan, iza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innaka la rasuluh wallahu ya'lamu innal munafiqina lakadzibun. Allah tak kata kan wallahu ya'lamu innal munafiqina lakadzibun. Aku tahu, Allah kata. Allah tahu orang-orang munafik ini ialah orang-orang yang menipu Allah. Orang-orang yang menipu dan Allah berbeza. Takkan dia nak termasuk di kalangan 3 golongan. Dan sebab nak tolong berhati-hati ya. Kalau tak suka tuan jangan cakap. Ya,
tak apa gemuk lah dengan benda ni. Sedangkan benda tu teratas jangan 3 kali kita bercakap. Sebab apa tak? 3 yang boleh menjatuhkan iman. Apa dia kata? Al-qawl, kata-kata. Al-fi'lu, perbuatan. Al-iqraru, dalam hati pun tak suka pun dah lari dah iman. Tapi semua ulama kata tak perlu lagi kalau hati boleh dimaafkan. Tapi kalau al-qawl, al-fi'lu, kata-kata dan juga perbuatan, Allah tidak akan maafkan. Jatuh akidah dan akidah benar. Ini yang kita risau. Tanya soalan ketiga kan. Kalau pasal itu lalu tokoh dan ulama ahlul bait keturunan Rasulullah. Tentang ada ke tak ada lagi Nabi Rasulullah, tak ada, dah meninggal baru. Tahu betul lah kan. Baru ni kan Syekh apa ni? Muhammad Alawi. Muhammad Alawi. Syekh Alawi dipanggil dulu. Dan yang dia asal daripada lahir keturunan Nabi Rasulullah dan yang berasal daripada anak kepada Hasan dan yang Hasan cucu Nabi Rasulullah dan Alawi seorang sebenarnya yang ada dan tapi baru tinggal tahun-tahun sebelum dan pernah datang ke Kedah. Dan dia pernah datang ke Kedah masa itu pun dah musuh dah. Ini keturunan Nabi Rasulullah dan ada lagi Nabi Rasulullah tetapi dengan penjaga amanah ahlul bait tidak menyebarkan siapa dia keturunan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebar-luburkan. Sebenarnya kalau orang tahu cukup hantakan orang tahu. Tapi memang tak ada bukunya, namanya apa, duduk di mana, macam mana dia disusul kalau dia tidak dibukukan, tidak dimaklumkan. Sebab tuan-tuan, hari ini dan kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan tengok apa yang berlaku di Mekah hari ini. Siapa pernah pergi ke Mekah, tak kasar tak, ada satu rumah buruk. Tepi, tandas kok. Tandas kok, sofa marwah, tempat tani, sofa bukit, keluar di marwah. Keluar marwah, konak kanan. Konak kanan dan dulu ada kedai-kedai kucing rambut. Sekarang tak ada dah. Sebenarnya tutup dah. Ada tandas kok. Sebelah tandas kok ada satu rumah buruk. Dia macam sepacok rumah buruk tu. Katanya. Dia tulis apa? Maktabah Makkatul Mukarramah. Maktabah ni apa? Library perpustakaan. Ustaz, saya mula-mula pergi Mekah. Tunggu dulu kan. Bila nak buka library Ustaz? Dapat tunggu-tunggu. Tak buka biasa kalau kat Malaysia. Berlapan semua buka dah. Jabat kerajaan. Parahan semua. Tunggu-tunggu tak buka. Mahal. Sampai pukul balik kan. Tidur. Tunggu masuk berapa lorong. Tak buka lagi kan. Tunggu masuk tak buka. Tunggu tengah malam. Tak buka. Kadang-kadang tak sampai isyak dulu. Duduk tengok orang tawang. Tak buka juga. Apa benda library tak buka lagi? Tuan-tuan rupanya itu bukan library. Itu bukan perpustakaan. Itu rumah lahir Nabi Rasulullah. Tapi maklum tak maklum. Kenapa tuan-tuan? Hari ini berlaku. Bila ada satu buku sejarah Kota Mekah. Bahasa Melayu pun ada. Dikeluarkan. Ada gambar. Diambil gambar. Ini rumah Nabi Nabi. Tuan-tuan, apa berlaku sekarang? Kita tengok dan 7-8 tahun yang sudah bila mana digambarkan ada gambar dimaklumkan ini rumah lahir Nabi. Hari ini kalau pergi ke Mekah, ramai orang yang berhurapan Islam. Ramai orang yang berbidah iman. Ambil kain merah, lap kat dinding, ambil kain merah, lap kat pintu, ada bola pokok dan tingkap kan. Ada benar. Dia tingkap kain di sana. Tingkap kain di pokok lagi sikit. Di pada bukit parakan. Dah, ya. Dan ni jadi bila mana orang tahu tunggu